Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, izin limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini, pagi Ahad 26 Disember. Kita pohon Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita, insya-Allah. Terima kasih doa-doa, semoga Ustazah cepat sembuh, amin. Saya tak kenapa-kenapa pun. Saya demam je daripada ni hari yang ketiga dah. Jadi saya cuti semua kelas kecuali Latahzan. Saya sedang melawan dengan diri sendiri setakat mana yang boleh. InsyaAllah untuk saya cubalah tak ada hari tanpa Latahzan, insyaAllah. Jadi pagi ni untuk bab 155 kita masuk bab baru. Tahniah semua, bab baru, subhanallah. Perhatikan lahir dan batin. Perhatikan lahir dan batin. Okay. Jadi yang ni insyaAllah saya cuba ambil sikit lah sebelum, sebab saya dah cuba umumkan 8:30 pagi. Terima kasih. Saya dah cuba umumkan 8:30 pagi. Lepas tu saya terjaga dekat pukul 8:30 dah. Lepas tu 9:30 saya nak ke klinik dengan ustaz. Okay, jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, kita buatlah sekejap. Okay, kita buat sekejap, insya-Allah. Baik, kita terus je. Perhatikan lahir dan batin. Kebersihan jiwa terlihat pada kebersihan pakaian. Kebersihan jiwa terlihat pada kebersihan pakaian. Jadi kalau kita nampak kenapa dalam Islam ada satu yang diberitahu, diajarkan kepada kita, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Maknanya Islam sukakan kebersihan. Yang bersih atau kotor di dalam sana manusia tak nampak, manusia tak tahu. Tetapi yang bersih atau kotor pada lahirnya, pada zahir yang dinampak tu, manusia tahulah, manusia nampak. So, tak bolehlah kata kita tak boleh mengadili isi dalam buku tu daripada kulit buku. Betul, kita tak nafi. Tapi mata manusia, Masya Allah, kata kitab Latahzan, kebersihan jiwa, subhanallah, terlihat pada kebersihan pakaian. Kebersihan jiwa terlihat pada kebersihan pakaian. So, apa jua masalah kita paksakan diri untuk kelihatan kemas, kelihatan bersih pada zahir kita. Cantik tak penting, mahal tak penting, pakaian berjenama tak penting. Tapi biar kita miskin, sahabat-sahabat, dulunya para sahabat Khadijah Al-Kubra pun pakaiannya bertampal-tampal, tapi tak adalah selebet orang kata. Okay, jadi sekarang kita macam mana pun kita nak kata kita ni zuhud,
kita tak bolehlah meniru seperti tersebut, sebab kita ada banyak limpahan pakaian-pakaian macam Ustazah ceritakan tempoh hari kan, sahabat-sahabat, subhanallah. Dalam pada Ustazah tak larat nak buka WhatsApp satu persatu ni pun, Allah nak tunjuklah pada Ustazah. Sebenarnya bagi saya kan, Allah nak tunjuk. Kita kata dekat KL ni, dekat Selangor, kita duk hantar baju-baju terpakai, tak penting, orang tak pandang dah. Memang semasa banjir tak pandang. Tapi saya baru je dapat WhatsApp sebab abang saya terlibat dengan geng bikers untuk menghantarkan sumbangan-sumbangan ke merata tempat banjir. Semalam 3 tempat dia pergi, semua perlu, dan dia terpaksa korbankan dulu yang dia simpan untuk sumbangan di Pahang. Sebab beliau hantar anak ke madrasah di Pahang, madrasah anak pun dah tenggelam habis, hantar ke PPS. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, dapat info lah daripada grup belah Pahang, mereka sangat memerlukan pakaian-pakaian terpakai semua kan. Jadi kita duk bersangka-sangka belah sini tak perlu dah, tapi ada satu pihak yang memerlukan. Okay, jadi kita kena banyak lah, kita kena banyak bergaul. Kita mungkin tak sampai, tapi kalau mereka nak, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, tanpa segan silu dah. Ini pentingnya, subhanallah. Dapat lagi lain ni. Wahai hati sini, Kamariah Ibrahim pun mangsa banjir ke? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga digantikan dengan yang terbaik. Allahu Akbar. Perkataan tersebut mengandungi sesuatu yang lembut dan mulia. Yang lembut dan mulia. Sebahagian ahli hikmah berkata, orang yang pakaiannya kotor bererti jiwanya kotor. Ini pandangan ahli hikmah. Jangan kata dia ayat Quran ke hadis Nabi ke, dia tak boleh dipandang sebagai satu nas. Tetapi kitab Latahzan mengambil dia, meletakkan info di dalam buku ini. Ya, kalau kita nak kata 100% tu tidaklah, mungkin 70 to 80% orang bersetuju mengikut pandangannya ahli hikmah. Orang yang pakaiannya kotor bererti jiwanya kotor. Okay? Ini adalah persoalan yang sudah jelas. Subhanallah. Ramai manusia dihinggapi kekeruhan jiwa kerana pakaiannya kotor, penampilannya yang berubah, pejabatnya yang bersepah, kertas-kertas yang berantakan di sekitarnya, banyak janji yang tertangguh, atau program hariannya yang berserabut. Padahal alam semesta ini diciptakan dengan berperaturan. Ini artinya orang yang menyedari hakikat agama ini akan sedar bahawa dia datang untuk mengatur kehidupan hamba, baik yang kecil maupun yang besar, yang banyak atau yang sedikit, dan segala sesuatu diciptakan olehnya dengan perhitungannya. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang menyedari hakikat agama ini akan sedar bahawa dia datang untuk mengatur kehidupan hamba. Agama ni tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan hamba. Kita tak boleh sembrono suka-suka kita saja kan? Kan sebab agama ni sebagai satu kayu ukur, sebagai satu alat untuk kita mengukur di mana sebenarnya disiplin hidup kita. Orang yang tidak beragama memang hidup dalam suka hati dia semata, baik yang kecil maupun yang besar. Semua kita nak ikut agama. Sebab tu Ustazah Zaz selalu cakap, ada ramai sangat orang-orang yang belajar agama, tapi ada ramai juga orang yang hidup tanpa agama. Berapa ramai orang yang belajar agama memilih untuk hidup beragama? Tak, mereka hanya belajar agama tapi mereka tidak hidup dengan agama. Ini kesian. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, sebenarnya kita dalam fasa benar-benar mangsa banjir atau tidak, semuanya sedang diuji Allah. Sedang diuji Allah. Kita melihat hanya dengan mata kita, lalu lisan kita menyebutkan kesian mereka. Apa yang kita pandang dengan mata hati kita mendatangkan keinsafan, betapa kerdilnya kita di sisi Allah, betapa segala yang kita himpun kumpul selama ini adalah pinjaman daripada Allah semata. Bila masa Allah nak ambil, Allah tak perlu minta izin kita pun. Siapa kita untuk mengatakan zalimnya engkau ya Allah, kau ajar kepada kami
nak minta sesuatu pada orang kena minta izin, tapi kau tak pernah pun minta izin kepada kami. Allahu Akbar. Ini ada bahasa-bahasa yang terlampau biadab. Minta maaf sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kenapa Allah perlu minta izin? Sebab semuanya itu adalah milik Allah. Hatta muslimin muslimat dirahmati Allah, orang yang tidak beragama boleh suka-suka saja bercakap perkara demikian yang menambah-nambahkan sebenarnya kekurangan dirinya dalam kehidupan beragama. Ini sedih, ini kesian. Sahabat-sahabat, barulah betul yang Ustazah selalu cakap, kesian orang macam ni sebab dia tak mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Dia tak merasa pun hubungan rapatnya dengan Allah. Lalu lisannya selalu bercakap-cakap perkara-perkara yang menjauhkan dia dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Surah Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tiada sesuatu pun yang kami alpakan di dalam kitab. Patutnya begitu. Kitab Al-Quran datang sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sepatutnya apa saja saranan dalam kitab, tak ada satu pun yang kita alpakan. Tapi berapa ramai orang yang tak mau ikut apa yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Semoga bukan kita. Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi disebutkan, Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Sesungguhnya Allah itu maha bersih dan menyukai kebersihan. Sebab tu sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Hari ni saya bangun tidur, dia jadi macam ada benda melentang kat sini. Telan ayak pun sakit, Masya Allah. Lepas tu dandan lah kelas pukul 7 pagi tadi saya cancel. Kelas malam tadi pun memang dah cancel awal. Bila dia nak menelan, sakit, tangkap kepala. Pagi ni Ustaz akan pergi ke klinik untuk hari kelima kuarantin. So saya ikut sekali lah. Dah janji dengan doktor tu. Sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Anda jangan, Farahliana, anda jangan tulis macam tu. Jangan kesian. Orang macam Ustazah ni tak boleh kesian. Sebab apa tak boleh kesian? Degil. Kan? Orang sepatutnya tak yang ajar. Saya bukan tak dengar nasihat anda. Bukan. Saya sedang mencabar diri saya sendiri. Sebab selagi saya boleh. Boleh. Pagi tadi saya turun. Saya panaskan bubur. Saya makan. Saya boleh. Kalau dah terbaring tu memang tak boleh. Tapi kalau dalam grup asatizah, antara yang kuat membebel tu kan, yang kuat membebel Ustazah Laila Aniza. Bebel bukan apa, nasihat lah pada adik-adik ni. Ustazah Laila Aniza kata, tolonglah kalau tak sihat, tolong jangan mengajar. Dia kata apa, tak sampai hati tengok muka Ustazah, daripada lawa jadi tak lawa. Dia pesan dekat semua Ustazah-Ustazah. Itulah sebab ada masa tu Ustazah Hidayah kot duduk ward. Lepas tu dia live daripada ward. Jadi dia tegur lah. Kami terima tu sebagai teguran. Tapi orang yang tak biasa dengan Ustazah mungkin ada rasa macam tu. Tak payahlah mengajar, kesian kat Ustazah. Saya boleh. Kalau saya boleh turun, panaskan bubur saya, boleh masak, siap hidang untuk Ustaz, saya boleh buat tu. Kenapa saya tak boleh mengajar? Macam tu lah. Tapi satu kelas je lah. Kelas lah tahzan. Kelas lain yang berbayar, semuanya saya cuti. Dan Ustaz kata pelik yang berbayar pula cuti. Memanglah sebabnya orang bayar khidmat kita. Saya pandang macam tu. Saya kena berikan yang terbaik. Dengan latahzan saya tak niat berbayar apa-apa. Saya pandang anda sebagai keluarga, adik-beradik. So tak apalah kan. Jadi kalau saya rasa saya nak berhenti sekejap pun tak apalah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah macam tu. Okay. Subhanallah. Subhanallah. Okay.
Kita pandang lagi. Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Kuat dah suara kan? Kira-kira tu. Sesungguhnya Allah itu maha bersih dan menyukai kebersihan. Masya Allah, Allah itu maha bersih. Sahabat, kesian orang yang tidak mengaji tauhid, yang duk kata Allah tu bersih macam mana ustazah? Pakaian dia macam mana? Tangan kaki dia macam mana? Masya Allah, Allah tak boleh disamakan dengan apa pun. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tak boleh disamakan, disetarakan, disekufukan dengan apa pun. Tak boleh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak boleh. Okay, jadi kita nak sebutkan macam ni. Sedangkan dalam Sahih Muslim pun disebutkan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sesungguhnya Allah itu maha indah, okay, dan mencintai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Masya Allah. Kalau Allah itu indah, kenapa kita tak sukakan keindahan? Itu sebab tadi disebutkan sebagai macam mana kita nak kelihatan kemas, macam mana kita nak kelihatan indah, macam mana kita nak kelihatan cantik. Sekali lagi saya rindu sahabat-sahabat dirahmati Allah, pesanan ibu saya almarhumah, pesanan bapa saya kan, memang pantanglah kalau rumah dalam keadaan tak kemas. Kan kalau rumah dalam keadaan tak kemas. Kan kadang-kadang kalau saya dah sibuk-sibuk macam sekarang ni kan, kudrat tak mampu dah. Sekejap sana, sekejap sini, keluar rumah, masuk, tukar baju saja, keluar lagi, dah rumah dah macam hotel macam mana kan. Rasa bersalah tu Tuhan je yang tahu. Kan, ya Allah tu tak sempat kemas, ya Allah ni tak sempat kemas. Automatically otak saya ni sampai kepada almarhumah bonda saya. Sebab mak saya dulu kan suri rumah sepenuh masa. Ya Allah, sebelum bapa saya balik kerja memang tip top. Rumah duduk rumah setinggan je sahabat-sahabat. Kan rumah memang buruk sungguh-sungguh. Tapi rumah bersih. Kalau nak jumpa daun dekat depan rumah tu memang tak jumpalah. Masya Allah, memang bersih. Dia bapa saya balik kerja dalam kepenatan seorang buruh, mata elok, kemas, bersih. Kan, jadi kalau kita pandang dan faham apa yang disebutkan oleh Sahih Muslim, innallaha jamil yuhibbul jamal, perhatikan lahir, barulah kita nampak di mana duduknya batin kita. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Masya Allah. Bismillah. Hani Tahir, sedap nama anda. Coil Pop, apa khabar? Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Dalam sebuah hadis hasan disebutkan, tajammalu hatta takunu ka'annakum syamatun fi uyunin nas. Tampillah seindah mungkin hingga kamu, ni saya syok ni. Sebab tu saya nak mengajar juga hari ni, sebab saya baca-baca semalam. Dalam pening-pening kepala tu saya baca, saya senyum seorang-seorang. Cuba anda tengok terjemahan dia. Tampillah seindah mungkin hingga kamu seakan-akan tahi lalat di mata manusia. Faham perasaan tahi lalat tu? Orang yang mempunyai tahi lalat pun perasan kan, sahabat-sahabat. Tampillah seindah mungkin hingga kamu seakan-akan tahi lalat di mata manusia. Buruk macam mana pun kalau ada tahi lalat, insya-Allah orang tak pandang kemitnya hidung, sepetnya mata, orang pandang tentang tahi lalat tu lah. Jadi untunglah orang yang tahi lalat kan. Menghiburkan hati, bukan saya cakap ni. Kan? Disarankan dalam kitab Latahzan. Masya-Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lagi jom kita ulang. Tampillah seindah mungkin hingga kamu seakan-akan tahi lalat di mata manusia. Ada juga orang yang cakap ke Ustazah, Ustazah, kenapa Ustazah tak jumpa doktor suruh buang tahi lalat tu? Sebab nampak makin lama macam makin besar. Dulu ada tahu adik saya bela-bela cakap macam tu lah kan. Dia kena kanser kulit disebabkan tahi lalat dia yang makin besar, makin besar, makin besar. Janganlah cakap macam tu kan. Ustazah jumpa doktor berkali-kali. Alhamdulillah, doktor kata selagi tak ada apa-apa mudarat, tak payahlah buat. Kita jumpa doktor, kadang-kadang doktor tu di kalangan anak-anak murid. InsyaAllah nasihatnya kan, tahi lalat saya di dahi. Rohana Samsuri, tahi lalat hidup tu. Semua dah nak cerita. Siapa ada tahi lalat kat muka lah.
kat muka ataupun bahagian-bahagian tubuh yang nampak. Tak payah cerita kat orang saya ada teh lalat kat pinggang, saya ada teh lalat kat dada, dekat belikat. Tak payah cerita kat orang. Sebab orang memang tak nampak tu bahagian aurat kita kan. Ustazah kena cerita macam mana nak pergi tutup pun tetap buruk berbenar. Tetap juga nampak, subhanallah. Seorang penyair mengatakan mereka berjalan dengan pakaian yang ditenun berlapis-lapis. Setiap langkah yang dihayun tergambar keindahan. Masya Allah. Untuk tampil indah, pertama kali seseorang itu mesti ambil berat tentang masalah mandi. Anda jangan terkejut tau kalau dalam fiqh, dalam kitab fiqh, dalam latahzan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari disebutkan, jangan terkejut. Apa maksud jangan terkejut ni? Haqqun 'alal muslim ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jismahu. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk mandi 1 kali dalam setiap minggu. Tu dia. Kita disuruh mandi hanya 1 kali dalam setiap minggu dengan meratakan air ke atas kepala dan ke seluruh tubuhnya. Jangan duk gaduh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya mengajar fiqh mazhab Syafi'i. Ingat lagi. Makcik-makcik, ya betul Ustazah, sekali je. Sabar, Sat. Mandi yang seminggu sekali ni menjadi sunat apabila kita mandi pada hari Jumaat. Khususnya orang lelaki yang nak pergi solat Jumaat. Mandi tu mandi macam orang mandi wajib lah ibaratnya. Maksud Ustazah macam orang mandi wajib tu daripada hujung rambut ke hujung kaki. Niat mandi sunat hari Jumaat kerana Allah. Tu satu alasan. Kedua, di Mekah, Madinah, negara-negara Arab, kebanyakan cuacanya tak macam kita. Kalau berpeluh pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah hampa duk bercakap pasal tek lalat pula nak kena babab ni. Belajar betul-betul. Orang sebut tek lalat sesaat, dia bersaat-saat sebut tek lalat. Cubit lagi. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Jadi kita nak sebutkan apa, sangat dianjurkan bagi seorang Muslim. So mandi yang seminggu sekali tu ikutlah kesesuaian cuaca. Kalau memang cuaca yang kering, peluh, tak apalah. Kita kat Malaysia berpeluh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan berpeluh. Memang berpeluh. Berpeluh tu nanti dia akan mengeluarkan bau yang tidak enak. Dari pagi sampai ke petang pun kita tak sanggup kalau tak mandi. Apatah lagi sambung ke besok pagi, besok tak mandi lagi. Nak ikut sunnah Ustazah mandi seminggu sekali. Tengoklah keadaan seminggu sekali tu mandi yang macam mana. Tu masalah. Okey? Baik. Sekejap. Nak telan tu dia macam benda melentang. Saya buat pagi tadi ayam asam. Saya teringat asam tu saya beli kat Pekan Rabu Kedah dengan gula apung. Gula apung tu saya beli dekat Sarawak. Tapi kita simpan dalam peti ais kan. Lama dah tak guna sahabat-sahabat. Tu kena buat lah. Marah pun comel. Macam-macam lah hampa ni. Tudung sengit-sengit nak comel apa ke bendanya. InsyaAllah ampunkan aja lah ya. Subhanallah, subhanallah. Dia kena macam ni. Tak jadi. Aduh, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Lama dah tak gelak ni. Okey. Mandi tu sebab mengajar dia jadi sihat. Dapat tengok komen-komen anda pun jadi sihat. Tak payah minta maaf yang lain lambat tu. Nurul Hayatun. Cuba bagi tahu Ustazah, siapa lagi yang mangsa banjir, masih sangkut line internet, ataupun anda mangsa banjir di tempat anda perlukan bantuan sekian-sekian. Mana tahu walaupun Ustazah tak terbaca komen, tiba-tiba kalau Allah nak rezekikan, ada saudara-saudara kita yang terbaca komen anda, dia terus PM tepi. Apa yang saya boleh bantu, tempat akak ni sama tempat dengan saya. Kalau tak diizin Allah kita berada dalam latahzan, saya pun tak tahu akak memerlukan macam tu. Kena ya sahabat-sahabat, sebab Ustazah tak sempat pun nak baca semua ni. Okey, baik. Kita pergi mandi seminggu sekali adalah merupakan ukuran yang terendah. Itu yang sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kan? Allahu Akbar. Sebahagian orang soleh mandi 1 kali dalam sehari. Kita kan orang soleh, mudah-mudahan, amin, subhanallah. Ada Nur Haziah Emi
Gula apung tu memang best tau. Gula apung tu memang best. Saya ingat lagi masa saya pergi Sarawak beli gula apung tu, dia kata, ini kalau makan banyak-banyak pun tak jadi kencing manis. Kaki takkan kena potong. Kemahin lagi orang Sarawak bercakap kan. Jadi Ustazah pun berdikit-dikit lah gunakan dia. Macam nak buat air asam jawa campur dengan gula apung memang best. Hari ni nak pergi cari aiskrim. Sebab saya baca Google, kalau macam ada benda kita nak telan tak boleh ni, elok makan aiskrim. Siapa nak belanja Ustazah aiskrim? Jom. Pantang dengan aiskrim shop. Ya Allah Tuhan. Tak maaf. Ya, kita habiskan sikit lagi. Subhanallah. Mandi seminggu sekali adalah merupakan ukuran yang terendah. Sebahagian orang soleh mandi 1 kali dalam sehari, seperti yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu an, berdasarkan banyak riwayat yang menjelaskan tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza mughtasalun baridu wa syarab." Surah Sad ayat 42. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Terima kasih Najmiyah. Syok kan kalau demam, mak-mak kita dulu demam tak bagi makan aiskrim. Sekarang Google, kalau kat sini sakit dia suruh makan aiskrim macam-macam. Cuma vanila ni saya tak suka. Saya suka coklat. Kalau beli aiskrim dengan ustaz, dia mesti ambil vanila, saya mesti ambil coklat. Dah sagi hampa duk cerita pasal aiskrim pula. Kan? Tadi cerita pasal tek lalat, cerita pasal aiskrim pula. Okey. Fokus sikit lagi. Seterusnya adalah menjaga fitrah kebersihan yang disunnahkan. Misalnya, memanjangkan janggut. Orang lelaki, ada beberapa orang ni orang lelaki sunat tahu panjangkan janggut. Sunat. Okey, kemudian kumis. Jangan panjangkan kumis pula. Hampa suka nak terbalik-terbalik. Islam kata sunat panjangkan janggut. Kumis yakni misai dipotong. Jangan terbalik pula. Janggut dipotong, ditarah habis, misai pula pergi panjang. Nak minum teh tarik kena selak dulu. Memang tak boleh lah. Sebab tu Islam bagi sunnah ni ada sebab, tak sesuai dengan kita. Terbalik, misai dipanjangkan, janggut dipendekkan. Islam suruh, tapi bukanlah suami kita tak panjang janggut, hampa duk marah pula, bang jangan potong janggut, sunat. Bukannya wajib pun. Kalau dia nak, suami kita nak janggut dipanjangkan, kumis tu potong. Bila kita duk minum air, hidang air dekat suami, air yang Milo ke, teh tarik ke, yang berbuih-buih tu, hampa duk sembang dengan suami, nampak melekat-lekat dekat misai tu, sanggup ke? Ustazah tak boleh lah, sahabat-sahabat. Bila Ustazah nampak macam tu, bang, potong misai. Kan seminggu sekali hari Jumaat tu dah memang cun dah sahabat-sahabat. Kan misai tu jangan panjang. Memotong kumis ni sunat. Jangan terbalik pula. Subhanallah. Nurli Yusof ni pelik ni makan nenas. Orang bukan tak boleh makan nenas ke waktu macam ni? Subhanallah. Siapa punya birthday? Sana helwa barakallahu fi umrik. Okay, baru betul. Allahumma salli ala Muhammad. Sunat panjangkan janggut, pendekkan misai. Jangan terbalik. Memotong kuku, inilah amalan kita di hari Jumaat. Mencukur rambut yang tumbuh lebih di tubuh. Maknanya bulu-bulu di badan yang dah nampak macam pelik sangat kan. Bersiwak, memakai wewangian, memberus gigi, membersihkan pakaian dan memperhatikan penampilan. Ini semua akan membuat hati menjadi lapang dan membuat perasaan menjadi tenang. Sahabat-sahabat, anda yang baru masuk mungkin pelik. Apa hal pula ni kena belajar pasal panjangkan janggut, potong kumis, wangi-wangi, beruh gigi. Tak ada kena mengena dengan la tahzan, jangan bersedih. Itulah orang suruh dengar selalu, dengar sekali-sekala. Sekian dimaklumkan. Mohon terasa, minta maaf lah. Kan sahabat-sahabat, kenapa? Sebab awal-awal dulu kita dah belajar macam-macam. So, kitab La Tahzan menyusun bab demi bab. Sahabat-sahabat perhatikan lahir dan batin. Sebab dia kata ini semua akan membuat hati menjadi lapang dan membuat perasaan menjadi tenang. Subhanallah.
dengan kita jaga kebersihan. Okay? Janganlah marah kan. Ustazah tengah mood demam ni. Demam-demam pun nak marah orang, nak sindir-sindir orang. Macam tu kan. Jangan. Sekurang-kurangnya anda dah start dah hari ni. Kan anda dah start hari ni. Sebab setiap bab ada pelajaran yang indah dalam Latahzan. So kita nak gembira, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bersihkan diri kita sendiri. Cuba anda letak depan anda tu orang yang pakaiannya, kita dia lalu depan kita pun tutup hidung. Sebelah lagi orang yang wangi, orang yang lelaki lah. Perempuan jangan berwangian sampai orang lelaki duk hidu bau dia pula. Kemas. Antara A yang serabut, selebet pakaian dia dengan B yang super kemas, agaknya kita suka yang mana? Sila pilih antara A dan B. Hanya yang Almengongi je lah yang pilih A, yang serabut pakaian. Oh cik, nanti akan ada I pilih yang serabut lah. Tak semestinya serabut di luar itu serabut juga di dalam. Cik, wah kemain sahabat-sahabat. Bila kita menyatakan ini semua akan membuat hati menjadi lapang dan membuat perasaan menjadi tenang. So yang tak biasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang tak biasa dengan pakaian kemas, bersih, ingat Ustazah nak tekan, bukan sebab branded, bukan sebab mahal, bukan sebab kita pergi spa tiap-tiap minggu. Tidak. Kita kadang-kadang kalau tak nak bersih ni, kita beralasan. Ustazah dia tu senang lah, artis kan, siap ada spa kat rumah. Suami 5,000 sebulan bagi untuk kecantikan diri je. Kita tak semestinya dengan produk yang mahal-mahal. Yang penting kemas sahabat-sahabat. Pasti dia akan menjadikan kita manusia yang yakin untuk keluar ke khalayak. Okey, orang pandang kita dengan hormat berbanding dengan minta maaf bila selebet, pelik, baju pun dah compang-camping. Orang tak nampak ini orang ni orang gila ke apa. Macam tu sebenarnya. Okey, sahabat-sahabat, subhanallah. Di samping itu, dianjurkan juga memakai pakaian putih. Sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasul bayadha wa kaffinu fiha mautakum." Habiskan jap. Nanti dah sejuk tak sedap. Nak telan tu sampai berbunyi. Yusniza, doakan Ustazah sihat deh. Orang macam Yusniza doanya makbul, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa terjemahan hadis tadi? Pakailah pakaian putih dan kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan kain putih. Sahabat, bila Nabi SAW sebut, bermakna itu sunat. Jadi pakaian Nabi kebanyakannya warna putih. Kita duduk kat Malaysia ni kan, duduk kat KL pula, kerja kilang pula, kerja apa? Kerja benda yang melibatkan kotor-kotor lah, kita terpaksa terlibat dengan benda-benda yang mengotorkan pakaian. Pakai putih ni masa bila je? Mungkin masa nak pergi masjid je. Macam bapak saya, dia dah pesan ke anak-anak, jangan belikan bapak baju warna lain, belikan baju warna putih. Tapi kami degil, kami yang duk bosan tengok asyik pakai baju putih je macam tak ada ni kan. Beli juga kadang warna biru, baby blue tu, warna oranye yang cair sangat tu, beli jugalah. Tapi dia memang jarang pakai. Dia asyik berulang, bila nak pergi masjid tu baju putih, tak kira lah. Jubah jarang sekali lah, macam raya ke Jumaat ke baru. Tapi baju Melayu dia apa semua mesti dia nak warna putih. Asal baju pergi masjid je dia suka warna putih. Lepas tu kami ni jahat sikit kan, bila nak pergi kenduri-kenduri dia pun sekelum baju putih juga. Padahal tu tukar baju lain lah, macam tak ada baju lain. Kita orang kan, padahal sebenarnya putih ni sunat. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, sunat. So macam orang nak buat umrah, lelaki memang dah putih kain ihram dia. Wanita bila bertanya, Ustazah kata Nabi suka pakai warna putih. Kalau nak pakai silakan, tak pakai tak apa. Dan ada pendapat yang mengatakan warna putih ni tak sesuai untuk wanita. Sebab apa yang tak sesuai? Ada pendapat mengatakan tak sesuai untuk wanita. Mungkin ada yang berpakaian putih, dia tak lapis pula kat dalam. Kan dia nampak, minta maaf, nampak bentuk bra dia, nampak bentuk seluar dalam dia, ketat sikit. Lagilah jelas. Tapi kita tahu pakaian putih ni Nabi yang cakap sunat. So bila orang perempuan nak pakai baju putih, pilih kain yang betul-betul elok. Dan kalau boleh walaupun mahal sikit hantar kat tailor, kita bagi lining lah dalam. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau jenis kain macam ni, kita nak ikut sunnah, tapi akhirnya jadi punah.
Sebab dengan kain putih tu lah orang lelaki follow belakang, lagi jelas nampak bentuk, contoh. Sebab kita tak boleh nafikan apa yang Nabi suka. Nabi suka warna putih, sahabat-sahabat. Tapi sebagai orang perempuan, tubuh kita besar, pakai baju yang ngam-ngam sui je, putih pula, aduh, na'udzubillah min zalik. Macam orang mandi swimming pool lah, orang perempuan kan, sepelik sungguh lah. Mandi swimming pool, pakai baju putih, bila bangkit daripada ayak tu, orang lelaki terpaku tengok. Kan, konon-kononnya pakai pakaian muslimah. Memang nehi lah, tak adanya istilah muslimah kalau dah nampak bentuk tubuh sebagainya. Okay, kena alert lah dekat situ. Seorang penyair mengatakan, kelembutan itu ditentukan oleh keelokan perangai. Anda dengar ke suara ustazah? Saya duk pedor suara ni. Dengar ke? Faham ke pedor tu apa? Kelembutan itu ditentukan oleh keelokan perangai. Mereka menyapa manusia dengan harum-haruman di hari yang panas terik. Masya Allah, sahabat-sahabat. Kan, jadi elok berpakaian yang kemas, cantik, supaya kita disapa dalam keelokan. Jangan orang sapa kita dalam macam mana, bila pakaian tak elok tu orang pun pandang macam, betul ke dia ni? Tentang tak betul dia ni, baju compang camping, macam tu lah kan. Kita tak nak menimbulkan sangka-sangka. Subhanallah. Al-Bukhari dalam sahihnya secara khusus membuat sebuah perbahasan memakai pakaian putih. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya malaikat turun dengan memakai pakaian putih dan serban putih. Subhanallah, sahabat-sahabat kan. Malaikat punya pakaian bila turun ke muka bumi, Nabi nampak, kita tak nampak, memakai pakaian putih dan serban putih. Masya Allah. Selain yang tersebut di atas, perkara lain yang perlu diperhatikan agar tampil indah adalah mengatur jadual janji di buku kecil dan mengurus masa. Selain pakaian, diajar kita untuk didatangi oleh ramai orang yang menyukai kita supaya kita mengatur janji. Dah janji dengan Siti Azmahani pukul 10, janji lagi dengan Kaslina Kasim pukul 10. Tak bolehlah macam tu. So kita kena susun. Ada waktu itu yang kadang-kadang ustazah termiskom benda macam tu. Ya Allah, rasa nak hantuk kepala kat dinding, sahabat-sahabat. Rasa macam bersalah sangat. Ya Allah, ni silap aku lah, ni silap aku lah, ni aku main yes je kat mulut. Lupa nak catat, nak record dalam handphone, nak bagi tahu sahabat Jaja tolong uruskan. Kadang dia deal jadual, ustazah deal jadual. Pada dia tu lebih tepat lah. Lepas tu ustazah pula, tak apa, nanti aku free ni, tengok jadual aku tak ada. Ustazah dah ada sekian-sekian. Silap, saya memang aku yang tu silap saya. Bukan silap sahabat-sahabat saya. Sebab sepatutnya saya akan maklum pada mereka dulu. Muslimat. Ada waktu untuk membaca, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk belajar, dan ada waktu untuk beristirahat. Itu kita. Tengok kan, kita kecil-kecil, kita menyusun jadual waktu. Kalau nak cuti sekolah tu, tapi berapa ramai orang yang berdisiplin mengikut jadual waktu dia. Susun jadual elok-elok, ini tanda orang berdisiplin. Kata surah Ar-Ra'd ayat 38, likulli ajalin kitab. Bagi tiap-tiap masa itu ada kitab yang tertentu. Maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua kita mesti menyusun atur kehidupan kita menggunakan waktu yang telah ditetapkan. Subhanallah. Beli planner. Planner tak larat planner lah kat Sabariah. Tak larat nak planner dah. Kan start planner dalam kereta, start planner dah ni. Sebab sekarang semua benda pun dekat handphone dah. Silap saya tu sebab saya tak masuk kat handphone. Kalau saya masuk dalam planner, planner dah duduk kat mana dah. Macam tu, itu saya lah. Ada hebat kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Seterusnya Al-Hijr 21. Wa in min syai' nak tergelak pula sekejap sebut planner ni, orang duk PM saya. Ustazah tak nak ke jual planner macam ustaz sekian, ustazah sekian? Kan saya kalau nak jual apa benda, sahabat-sahabat dirahmati Allah, adalah apa yang saya memang guna pakai. Barulah saya macam yakin nak bercakap dengan orang tu. Kan banyak kadang-kadang orang, ustazah jadi duta jual ni, jual ni. Aku nak jadi duta apa ke bendanya, aku pun tak pakai benda ni, gitu. Tak reti lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita jual, contoh kita jual mak. Ustazah jual lah mak. Ni nanti ustazah nak jual lah. Izati gelak. Ustazah nak jual lah sebab ramai pula orang PM. Ustazah jual lah mak. Comel pula muka ustazah berdua tu. Sebab ustazah pakai. Ustazah pakai. Dia orang hadiah. Tapi orang suruh jual planner semua. Aku pun tak pakai, macam mana nak cerita dekat orang. Macam itulah sahabat-sahabat.
kalender kuda. Saya jual. Sebab apa? Sebab kami memang suka guna. Walaupun kudanya tak ada, tetaplah juga belikan. Macam tu, subhanallah. Jadi tak reti benda yang kita tak pakai, kita nak suruh orang pakai. Macam itulah. Kan jadi planner tu, kalau bagi kat saya rasanya terselip kat mana-mana tu Kak Sabariah. Terima kasih atas nasihat pandangan. Okey, suratul Hijr ayat 21. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tiadalah setiap sesuatu pun melainkan perbendaharaannya ada pada kami. Dan tiadalah kami menurunkannya melainkan dengan ukuran yang telah ditentukan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam ruang sebuah kongres terpampang sebuah papan yang bertuliskan alam ini diciptakan dengan berperaturan. Kenyataan ini benar kerana dalam syariat samawi terdapat anjuran zati. Jawab je abang Ustazah. Takut dia dekat bawah. Cakap Ustazah tengah mengajar, paksa kat sekejap. Kenyataan ini benar kerana dalam syariat samawi terdapat anjuran untuk melaksanakan peraturan, kerapian dan ketertiban. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhabarkan bahawa alam semesta ini diciptakan tidak dengan main-main dan tidak dengan sia-sia. Semuanya berdasarkan qada dan qadar dengan peraturan dan perhitungan. Semuanya berdasarkan qada dan qadar dengan peraturan dan perhitungan. Anda baca dah faham kan sahabat-sahabat? Ustazah nak habiskan juga tajuk ni. Kita baca satu persatu ayat demi ayat. Surah Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Surah Yasin ayat 40. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kenapa Zati? Dia dekat bawah ke? Dia tak jelas tu yang nak pergi tengok kat bawah. Rasanya takut dia dekat bawah. Dekat dia kuat pakai WhatsApp. Adik-beradik Ustazah dah ni nak menghantar. Allahumma salli ala Muhammad. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sedangkan bulan, matahari, bintang semuanya berjadual sahabat-sahabat. Kenapa subhanallah kita tidak mengatur kehidupan kita dengan jadual? Saya minta maaf tahniah anda yang berplanner macam tadi tu. Tapi bagi Ustazah sejak ada benda Allah ni memang mudah sangat. Semuanya dalam jadual apa pun sahabat-sahabat kita letak dalam ni. Okey, jadi memandu kehidupan kita. So kita nak janji apa-apa, jadi ikut jadual. Kan ikut jadual. Jadi kena faham lah. Sebab tu kadang-kadang orang nak jemput Ustazah, tak maaf kak, dah ada ni, dah ada program. Kita bukan sengaja. Wallahi sahabat-sahabat kita bukan sengaja. Saya ingat lagi saya mengajar dekat surau apa? Surau An-Nur, flat Seri Lembayung yang memang total loss banjir teruk masa tu. Hari Sabtu tu, muslimat dirahmati Allah. Lepas tu dia kata tak pernah banjir kat situ. Tiba-tiba Allah beri kat situ banjir yang dahsyat. Seksyen 25 Shah Alam. Ustazah pun terkejut. Dia orang cakap, Ustazah makasih sudi datang kat sini. Kenapa dia orang ni cakap macam ni? Ustazah faham sebab dia kata tak ada ustazah-ustazah selebriti konon lah nak datang kat sini. Tak ada lagi, ni pertama kali Ustazah kami ni duduk rumah flat semua. Dah kenapa sahabat-sahabat? Flat ke, apa ke, asalkan saya kata saya datang sebab jadual saya free. Rupanya Allah freekan tu untuk saya terkandas banjir hari Sabtu lepas. Ya Allah, pengalaman yang sekarang ni semalam dengan hujan lebat sekejap. Saya rasa macam trauma sekejap sahabat-sahabat dengan bunyi hujan. Apatah lagi kawan-kawan kita yang total loss kan. Allahu Akbar. Okey, Yasin 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan-bulan manzilah-manzilahnya. Manzilah ni kedudukan atau ketetapan, tempat duduknya lah. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagaimana bentuk tandan yang tua. Ini perbahasan dalam tafsir sangat panjang. Untuk kita melihat atur, tengoklah macam bulan. Kalau satu hari bulan bentuk sabit,
Kan kalau bulan mengambang, bulan penuh tu bulat, bulannya ini bentuk-bentuk bulan mengikut manzilah yang telah Allah aturkan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Al-Isra ayat 12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kalian mencari kurnia daripada Tuhan kalian. Dan supaya kalian mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Subhanallah, adanya malam, al-lail, an-nahar, malam dan siang, petanda adanya matahari dan bulan. Adanya malam dan siang, petanda adanya matahari dan bulan. Adanya matahari dan bulan, petanda wujudnya Allah yang Maha menciptakan. Jadi begitu. Okay, surah Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Sahabat, bila kita pandang mangsa-mangsa banjir, kita pergi ziarah, berjalan, kita sebut tak berhenti-henti, ya Allah, gantikan semua ini dengan yang lebih baik. Wahai Allah, kesian saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah ciptakan semua ini tidak sia-sia. Jelas dalam surah Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah ciptakan semua ini tidak sia-sia. Sahabat-sahabat, semoga anda mangsa-mangsa banjir khususnya diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Terakhir surah Al-Anbiya ayat 16 hingga 17. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. Tiadalah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya dengan main-main. Sekiranya kami berkehendak membuat suatu permainan, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Akan tetapi kami tidak menghendaki berbuat demikian. Faham? Allah ciptakan semua ini bukan main-main. Kalau Allah nak buat, main-main tu di sisi Allah. Sebab Allah tahu apa yang akan berlaku dan yang akan apa yang telah berlaku dan yang akan berlaku. Muslimat, kita hamba makhluk, tak tahu apa yang akan berlaku. Justru, jom kita hidup dengan keyakinan Allah tak ciptakan dengan sia-sia. Just do it. Tempuh sahaja perjalanan kita ke depan menuju matlamat akhirat. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Allah sedang melatih kita hidup dengan penuh kesempurnaan. Mangsa-mangsa banjir, anda berada di mana, sahabat-sahabat? Boleh PM tepi Ustazah, bagi tahu berada di mana, apa kekurangan yang sangat-sangat dahsyat. Tapi macam mana pun Ustazah offer sekarang ni, kita tetap ada tim di semua tempat untuk mengintai-ngintai lah. Sebab sekarang ni pantang kita offer macam ni, ada juga orang-orang yang mengambil kesempatan. Kita tak nak macam tu. Okay, kita nak sumbangan kita sampai kepada orang yang betul-betul memerlukan, insya-Allah. Ustazah Zai sayang, semua kerana Allah. Terima kasih, khususnya syukur kepada Allah sebab Allah izinkan juga kita menamatkan bab 155. Doakan Ustazah akan bawa kami berdua-duaan lah, sebenarnya akan pergi klinik. Janji dengan doktor pukul 10. So saya kena bersiap dah, insya-Allah. Besok moga-moga Allah izin untuk kita ber7 pagi lagi dalam La Tahzan. Okay, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.